So tuan-tuan dan puan-puan, saya pilih tajuk hari ini Grassroots Model for Strategy Development. Nampak macam tajuk yang akademik, sebenarnya tidak. Selepas saya masuk ke slide yang kedua nanti, tuan-tuan dan puan-puan akan terfikir, oh ini adalah sesuatu yang anda lakukan setiap masa. Dan saya dapatkan idea ini daripada buku Henry Mintzberg yang banyak menulis tentang pengurusan dan strategi, ya. Dan kenapa strategi model grassroots, iaitu akar umbi? Ramai yang mempercayai bahawa sesuatu strategi itu boleh wujud dari bawah dan kemudiannya ke atas, dan di atas strategi itu dimurnikan, dan kadang-kala strategi itu turun semula ke bawah dan menjadi satu dasar. So, strategi ini bila from bottom up ini dia datang daripada practitioner, pengamal. Dalam pendidikan siapa pengamal? Pengamal, cikgu, kepimpinan sekolah, PPD, dan juga stakeholder, ya, terlibat di peringkat akar umbi, di peringkat grassroots ini. Dan ini di antara strategi yang paling efektif dan efisien bila dia datang daripada bottom up, right? Kenapa? Kalau banyak strategi datang daripada atas ke bawah dan kemudiannya dipersoalkan implementasinya, dan kalau sekiranya tidak berjaya, maka orang terpanggil untuk mengatakan di manakah berlakunya kekurangannya dalam pelaksanaan satu program baru atau satu dasar baru dalam pendidikan. So yang penting, kalau kita nak membina satu strategi atau dasar baru, biarlah dasar atau strategi atau idea itu diselaraskan dari bawah dahulu, kerana idea itu akan dilaksanakan di peringkat akar umbi. So penting untuk ada buy-in, istilah yang selalu digunakan dalam pengurusan. Buy-in artinya dah ada satu persetujuan, sudah ada satu pemahaman yang sama. Orang dalam percakapan biasa kata we are on the same page. Apa maksudnya we are on the same page? Artinya kita ada satu ingatan bersama, institutional memory, kita ada satu pemikiran yang selari, kita ada perbezaan tetapi kita memahami apa yang idea yang kita nak utarakan. So, strategi ini boleh datang daripada bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Tapi hari ini matlamat saya adalah untuk kongsikan strategi yang wujud daripada yang diutarakan daripada bawah ke atas. Next slide please. So, keputusan dan tindakan yang diambil oleh seseorang itu dari masa ke semasa akan mewujudkan satu rangkaian, satu pattern yang boleh diikuti. Right? Di sekolah, kita tahu satu strategi yang banyak digunakan adalah intervensi untuk meningkatkan prestasi keputusan. Dalam strategi untuk meningkatkan keputusan peperiksaan, banyak cara digunakan. Bila sesuatu itu berjaya, maka ia boleh jadi satu strategi. Umpamanya, selalunya usaha ni, strategi ini, dia bermula daripada isu atau satu peluang untuk mengubah sesuatu. Ada mazhab yang katakan don't mend if it ain't broken. Tetapi ada juga yang mengatakan kalau sesuatu tu sudah tidak nampak ada kejayaan atau peningkatan, maka break it. So kita terpanggil daripada don't mend if it ain't broken kepada break it. So di peringkat sekolah umpamanya,
atau di peringkat PPD atau di JPN ataupun di kementerian, ada perkara-perkara yang kita kena lihat dari segi isu dia atau peluang yang ada. Dan daripada isu yang peluang, kita melahirkan idea. Idea ini boleh datang daripada orang biasa. Dalam banyak syarikat korporat di Jepun, mereka mengutarakan idea daripada um, subordinate dalam organisasi. Idea tidak semestinya datang daripada pihak kepimpinan organisasi sahaja. Idea boleh datang daripada bawah kerana mereka mengenali isu atau peluang yang ada. Kalau idea itu nampak macam membawa satu perubahan, makin lama kelamaan dia boleh jadi satu strategi. Dan kalau strategi itu berjaya dan orang lain belajar dan juga mengikuti atau mengambil iktibar daripada strategi itu, mencontohi strategi itu, mengambil teladan daripada strategi itu, maka ia boleh menjadi satu best practice, satu amalan terbaik. Dan bila dia menjadi amalan terbaik, maka ia boleh memenuhi keberhasilan yang kita harapkan. Keberhasilan maupun keberhasilan murid atau keberhasilan organisasi secara keseluruhan atau institusi seperti sekolah. So ingat, kalau anda lihat di atas, dari bawah ke atas. Dan saya tanya rakan-rakan juga daripada negara Finland, bagaimana? Mereka katakan bahawa bila ada satu pembaharuan yang nak dilakukan, mereka akan mula dari bawah. Cikgu-cikgu akan meneliti adakah satu pendekatan yang mereka harap nak gunakan pada masa depan, apa pandangan cikgu, apa maklum balas yang diperoleh. So ini satu proses ya, yang bagi saya, kalau kita nak menyelesaikan isu atau kita nak exploit satu peluang, nak mencari ruang dan peluang untuk pembaharuan, maka ia boleh bermula dari bawah. Tidak semestinya kita kena bergantung kepada pihak atasan untuk sentiasa nak menurunkan satu strategi dasar atau program yang baru. Kerana apa? Dalam pengurusan kita selalu dengar ungkapan one size does not fit all. Bagaimana satu perkara dapat satu intervensi, satu idea dilaksanakan di Kuala Lumpur berbeza dengan apa yang berlaku di kawasan pedalaman atau di pinggiran bandar dan sebagainya. Maka kita kena ada satu idea besar, tapi pelaksanaan think global, act local. Kita ada idea besar dia, tapi yang nak laksanakan, kita lihat. So, strategi yang produktif strategi ini, dia akan tumbuh dalam satu situasi di mana kita beri peluang untuk orang meluahkan idea. Kita tidak mau guided meeting. Masuk meeting, mesyuarat, semua orang senyap. Tak ada siapa nak bagi idea. Ya, kerana takut nak bagi idea. So we must always be brave enough untuk berani untuk bagi idea. Dan pihak kepimpinan selalu harus, kita cakap, pintu saya terbuka. Bila-bila boleh datang jumpa, boleh bagi idea. Tetapi kita tidak memberi ruang dan peluang yang profesional untuk mendengar idea itu. Remember, good leaders are also good listeners. Seperti saya sebut tadi, individual ideas become strategies, dan lama-lama dalam sekolah kita, guru bahasa Malaysia tu, dia punya cara mengajar tu hebatlah. Apa strategi dia gunakan? What's the idea? Apa style yang dia gunakan? Boleh kadang-kadang kita pinjam juga untuk mata pelajaran lain. Atau sekolah itu sangat berjaya. Apakah cara pengurusan yang digunakan di sekolah tersebut? So, setiap satu peluang itu kita boleh belajar, kita boleh dapat idea tersebut. Dan yang ketiga, sebelum kita ketahui strategi yang baru itu sudah mempunyai satu corak yang tetap dalam melaksanakan aktiviti di sebuah organisasi.
So remember, seperti saya tunjuk dalam gambar raja di atas, isu atau opportunity, kita dapatkan idea. Kita cari idea. Daripada idea itu kita bina strategi. Kalau idea itu berjaya, lama-kelamaan ia jadi strategi. Dan kalau strategi itu berjaya, dah diguna pakai beberapa kali, maka ia jadi satu amalan terbaik. Dan bila ia jadi amalan terbaik, maka ramai yang nak contohi. Kerana amalan terbaik itu dapat memenuhi keberhasilan yang kita inginkan. Tapi ingat, strategi itu kadang-kadang kita kena ubah sedikit mengikut kesesuaian organisasi kita. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang kita ada satu intended strategy. Right? Tetapi, dengan tidak sedar, kita dapati bahawa bila kita minta idea daripada bawah, kita boleh ubah the intended strategy itu. Jadi strategi itu yang sepatutnya yang sudah ada laluan dia, tetapi ada idea baru dan ada daripada deliberate strategi, right? Daripada emergent strategi itu boleh berlaku deliberate strategi. Right? Apa emergent strategi? Kita kongsikan masalah dengan isu dengan staff kita dan mereka pula datang dengan satu idea. So that idea is an emergent strategy yang boleh diguna pakai oleh pihak pengurusan sekolah. Dan bila strategi itu berjaya, ia menjadi satu strategi yang bernas, realized strategi yang berjaya, yang boleh digunakan. So very simple seperti gambar raja yang saya tunjukkan dalam slide sebelum ni. Kita hanya boleh bina strategi, emergent strategi ini untuk menjadi deliberate strategi yang dirancang kalau kita beri peluang kepada pihak staff kita untuk meluahkan idea-idea mereka. Right? Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, baru ini kita telah mengikuti perkongsian tentang kurikulum persekolahan tahun 2027. Dan perkongsian ini berlaku secara leluasa dan ini adalah peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan beri idea anda, beri maklum balas anda supaya kita boleh jadikan sistem pendidikan kita mantap dan hebat yang setanding dengan negara lain. Sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan satu sistem pendidikan yang future proof. Artinya sesuai dengan masa depan negara kita dan dunia secara keseluruhan. So, inilah satu grassroots model untuk membina strategi. Bila anda memberi maklum balas tentang kurikulum persekolahan. So, ini peluang untuk anda. Cara yang digunakan oleh pihak kementerian adalah sungguh membina kerana ini peluang kepada anda semua dan juga masyarakat untuk memberi maklum balas atau idea dan sebagainya supaya kurikulum persekolahan kita pada masa depan memang mantap dan sesuai dengan perkembangan pendidikan di dunia dan juga alam kerja dan sebagainya. Setiap aspek ya, termasuk persekitaran, environment, science and everything. Next slide please. So banyak perkongsian tentang maklumat ini telah dibuat melalui teks ucapan dah mula keluar dalam surat khabar. Saya harap cikgu-cikgu jangan kata saya cikgu saja apa idea saya nak beri. Itu bukan grassroots level punya strategy model. Grassroots level strategy, your thoughts matter. Kita kata every child matters, every teacher matters. Whatever thoughts, kalau 10, 20, 3,000, 5,000 cikgu sebut tentang perkara yang sama, maka idea itu sudah boleh dirangka untuk jadi strategi dalam kurikulum. Oh please, kita kongsikan, beri pandangan dan maklum balas yang bernas.
daripada peringkat akar umbi. So sekarang tuan-tuan dan puan-puan nampak kenapa saya pilih tajuk untuk hari ini, iaitu The Grassroots Models in Strategy Building. Ini satu contoh yang baik dalam rangka kurikulum pendidikan di negara kita. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan tahu bahawa ilmu tu kita boleh perolehi daripada pelbagai sumber, kadang-kala daripada sumbangsaraan profesional kita, right? Kadang-kala daripada buku, daripada makalah, majalah, daripada bacaan, dan merata tempat. Ilmu ni adalah penting because reading is thinking, listening is thinking. So anda perlukan satu pendekatan yang positif. Do not forget, it is easier to build strong children than to fix broken adults. So we are entrusted, kita diberi tugas untuk membina kanak-kanak yang hebat, yang resilient seperti yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan kita. We want a resilient generation in the future. So tuan-tuan dan puan-puan, akhir kata, jangan lupa, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya.